Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, sesungguhnya engkau bukan orang yang paling berilmu. Innali abdan bimajma'il bahrain, ada seorang hamba yang engkau hanya boleh bertemu dengan dia jika engkau nak. Dia berada di tempat bertemunya dua lautan, dan orang itu lebih berilmu daripada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan masjid, nazim masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan, para imam, para asatidzah, datuk-datuk, hadirin-hadirin, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam waktu yang ringkas di antara maghrib dan isyak pada malam ini, kita nak berkongsi ilmu tentang kisah bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam menuntut ilmu. Inilah kisah yang kita dah pernah dengar ataupun kita biasa dengar, kisah yang Allah cerita dan nukilkan dalam suratul Kahfi bermula daripada ayat yang ke-60. Lalu kisah Nabi Allah Musa menuntut ilmu, Allah ceritakan panjang daripada ayat yang ke-60 hinggalah ayat yang ke-86. Tapi kita tak baca semua, kita sekadar nak tengok bagaimana susah payah, mujahadah, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa dalam menuntut ilmu. Lalu dalam ayat Al-Quran diceritakan pada suratul Kahfi muka surat 300 ayat 60 hinggalah 82, dan diceritakan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari pada hadis yang ke-3401 dan hadis riwayat Imam Muslim pada hadis 2380. Lalu kisah ini menceritakan hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kerana awal kisah tak diceritakan di dalam Al-Quran. Awal kisah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan daripada Ubay bin Ka'ab ketika mana pada waktu itu Nabi Musa alaihi salam berkhutbah ataupun mengajar kepada Bani Israel. Fasu'ila, maka ada daripada kalangan Bani Israel yang bertanya, wahai Musa, ayyun nasi a'lam, manusia manakah yang paling berilmu? Lalu pada waktu itu Musa alaihi salam menjawab berdasarkan pemahaman dia, semestinya yang paling berilmu adalah dia, bukan kerana dia sombong, tidak, tetapi kerana dia adalah kalimullah. Gelarannya sendiri adalah orang yang boleh berkata-kata terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana ada orang bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di atas muka bumi? Faqala, maka menjawablah Nabi Musa alaihi salam, ana, aku. Ketika mana baginda Nabi Musa menjawab aku, fa'ataballahu alaihi, maka pada waktu itu Allah tegur kata-katanya kerana dia tidak menjawab dengan jawapan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, sesungguhnya engkau bukan orang yang paling berilmu. Innali abdan bimajma'il bahrain, ada seorang hamba yang engkau hanya boleh bertemu dengan dia jika engkau nak. Dia berada di tempat bertemunya dua lautan, dan orang itu lebih berilmu daripada kamu. Bila Nabi Musa AS tahu khilaf dia, tahu kesilapan dia dalam menjawab, maka pada waktu itu Nabi Musa AS berazam untuk berjumpa dan belajar daripada orang yang Allah maksudkan hanya boleh dijumpai di antara dua lautan.
Di manakah yang dimaksudkan dua lautan? Dalam tafsir Ibnu Kathir dan dalam tafsir Al-Wasit banyak pandangan. Laut yang mana bertemu yang mana. Namun sebenarnya sukar untuk dipilih secara tepat kerana terlalu banyak pandangan ulama laut mana dan yang pertemuan dua lautan mana yang dimaksudkan pada ayat ini. Lalu itu awal kisah. Maka Allah mulakan kisahnya dalam Al-Quran pada muka surat yang ke-60. Allah menceritakan kepada kita semangat nak belajar oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Firman Allah pada ayat yang ke-60 muka surat 300 surah yang ke-18 suratul Kahfi. Firman Allah, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Maka firman Allah menceritakan kisah Nabi Musa ketika mana dia nekat nak belajar. Lalu dia bukan macam sebahagian orang, bila ada tahu orang yang lebih ilmu daripada dia dengki, dia hasad. Tidak. Nabi Musa dia nak belajar dengan orang yang Allah maksudkan tersebut. Maka firman Allah, wa'id, dan ingatlah wahai Muhammad kisah dan cerita. Qala, ketika mana berkata Nabi Musa kepada siapa? Lifatahu, kepada pemuda yang menjadi pembantunya. Siapakah nama pemuda ini? Dalam Al-Quran tak disebut, tetapi dalam hadis disebut sebagai Yusha bin Nun, salah seorang pembantu dia. Lalu Nabi Musa AS berkata kepada Yusha bin Nun, apa kata Nabi Musa? La abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan, aku tidak akan berhenti mencari, hatta, sehinggalah, ablugha, aku sampai, majma'al bahrain, pada tempat bertemunya dua lautan. Macam mana tu? Allah hanya sebut tanda dia tempat bertemu dua lautan, bukan secara spesifik. Punya banyak kat dunia ni tempat bertemunya lautan. Lalu Allah hanya sebut pada Nabi Musa, hamba tersebut dia hanya akan dijumpai di tempat bertemunya dua lautan. Namun Al-Quran menceritakan kepada kita semangat Nabi Musa. Nabi Musa berkata, aku akan mencari, berterusan berjalan sehinggalah aku sampai ke tempat bertemunya dua lautan. Walaupun terpaksa mengambil masa berapa lama, au amdiya hukuba, ataupun kalaulah aku tak berjumpa tempat bertemunya dua lautan, aku sanggup berjalan untuk satu hukum. Apakah maksud satu hukum? Satu hukum daripada sudut literal terjemah memberi makna thamani nasanah, 80 tahun. Maksudnya aku akan berjalan mencari orang yang Allah suruh, walaupun aku terpaksa berjalan selama 80 tahun. Daripada situ pengajaran yang pertama, kita nakkan ada sifat seperti Nabi Musa. Nabi Musa AS bagaimana terus menerus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Walaupun sebenarnya baginda bukan Nabi biasa, baginda adalah salah seorang daripada ulul azmi, daripada 5 Nabi yang kedudukan tinggi. Kemudian baginda juga adalah bukan Nabi biasa, Kalimullah, orang yang mana gelarannya adalah orang yang boleh terus berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu berkatalah Nabi Musa, aku akan terus berjalan sehinggalah aku bertemu dengan orang tersebut, ataupun aku terpaksa berjalan selama hukubah, tempoh yang lama, makna asalnya adalah 80 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk di sini ada beberapa pengajaran. Yang pertama, semangat menuntut ilmu oleh Nabi Musa. Walaupun gelarannya bukan sekadar ustaz ataupun guru ataupun syekh, gelarannya adalah Nabi, tetapi bila Allah maklumkan kepadanya ada orang yang lebih berilmu daripada dia, dia nak belajar daripada orang tersebut. Dan ini bukan sifat yang mudah. Manusia itu lagi banyak ilmu dia, lagi besar cabaran untuk dia belajar daripada orang lain. Lagi besar cabaran, lagi banyak ilmu dia, lagi bukan mudah untuk dia tundukkan diri dia belajar daripada orang lain. Sangat sukar dan sangat berat sebenarnya. Yang kedua yang kita boleh belajar daripada ayat ini,
bagaimana Nabi Musa ajak teman. Nabi Musa tidak bersafar bersendirian, dan itu kita boleh nampak dalam banyak hadis Nabi SAW bagaimana Nabi galakkan untuk bermusafir, melakukan perjalanan berteman, jangan seorang diri. Sebab itulah kita nampak dalam kitab Riyadhus Salihin sendiri pun ada hadis-hadis menceritakan tentang safar, tentang perjalanan. Maksudnya tak boleh, tak digalakkan untuk bermusafir bersendirian, perlu ada teman. Dan dalam kes ini teman Nabi Musa adalah Yusha bin Nun, pembantu baginda. Kemudian firman Allah meneruskan cerita pada ayat yang ke-61. Pada ayat yang ke-61, ringkasan ayat 61 adalah Nabi Musa dah sampai ke tempat pertemuan dua laut tadi. Dia dah sampai situ. Tetapi waktu itu dia tak tahu mana satu tempat pertemuan dua lautan. Lalu pada waktu itu tanda seperti mana yang disebutkan dalam hadis, Nabi Musa disuruh membawa seekor ikan yang telah dimasak, yang telah dibakar, seekor ikan yang telah dimasak. Lalu Allah berkata dengan dia, bila ikan ini hilang, di situlah engkau akan bertemu dengan hamba tersebut. Itu je tanda dia. Dekat lautan, tempat bertemunya dua lautan, dan bila ikan itu hilang, maka di situlah engkau akan bertemu dengan hamba tersebut yang lebih berilmu daripada kamu. Lalu ketika mana kita baca pada ayat 61, pada ayat 61 Nabi Musa dah sampai ke tempat pertemuan tadi. Dia dah sampai. Cuma pada waktu itu dia terlupa untuk bertanya tentang ikan tadi. Lalu dia meneruskan perjalanan seperti mana firman Allah pada ayat 62. Sebab itulah firman Allah, falamma, maka ketika mana, balagha, mereka berdua iaitu Yusha bin Nun dan Nabi Musa telah sampai ke mana? Majma'a, ke tempat bertemunya, bainihima, di antara dua lautan. Apa yang berlaku Allah nak uji? Nasiya, mereka berdua terlupa, hutahuma, tentang ikan tersebut. Padahal ikan tu tanda. Lalu mereka berdua terlupa. Nabi Musa lupa untuk tanya adakah ikan tu masih ada, dan Yusha bin Nun yang nampak kejadian ikan itu hidup semula, Yusha bin Nun lupa nak maklumkan kepada Nabi Allah Musa AS. Kenapa lupa? Kita akan faham bila kita baca ayat seterusnya. Lalu pada waktu itu ikan tersebut hidup. Macam mana hidup? Wallahu a'lam. Dalam tafsir Ibnu Kathir panjang lebar ceritanya, ikan yang tak bernyawa itu Allah hidupkan, dan ikan itu keluar daripada miktal, daripada bekas, dan dia masuk ke lautan. Tapi Yusha bin Nun lupa nak maklumkan kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pun lupa untuk tanya. Sebab itulah Al-Quran gambarkan nasiya, mereka berdua lupa tentang ikan tersebut. Lalu ikan itu keluar daripada tempatnya dan mengambil jalan ke dalam lautan saraba. Dalam keadaan saraba, para ulama tafsir berbeza pendapat tentang makna sarab. Ada yang maksud sarab umpama terowong. Maksudnya binatang tu bila sentuh mana-mana tempat, tempat itu akan menjadi kering, tidak berair. Ada juga maksud sarab melompat-lompat. Itu adalah perbezaan dalam tafsir pada perkataan saraba. Lalu ketika mana ikan tu dah pergi, padahal itulah tempat berjumpa dengan Khidir, itulah tempat bertemu dengan orang yang Allah janjikan. Tapi Nabi Musa lupa untuk bertanya tentang ikan. Al-Quran menceritakan kepada kita apa yang berlaku. Falamma jawaza, ayat yang ke-62. Kalau kita tak baca beserta dengan hadis Ubay bin Ka'ab ini, kita sangka pendek je perjalanan. Al-Quran hanya sebut falamma jawaza, maka apabila kedua-duanya telah melewati tempat tadi. Berapa lama dia lewati, Al-Quran tak sebut, dalam hadis sebut. Lalu kalaulah kita sekadar baca terjemah falamma jawaza, maka ketika mana Nabi Musa dan Yusha melewati tempat ikan hilang tadi.
Qala, maka berkatalah Nabi Musa kepada pembantu dia, atina ghada'ana, bawakan kepada kami makanan kami, laqad laqina, demi sesungguhnya kita telah ditimpa akibat daripada perjalanan ini nasaba, keletihan yang amat. Berapa jauhkah jarak ketika mana ikan itu hilang dan juga jarak Nabi Musa minta makan daripada pembantunya. Dalam hadis disebutkan dalam hadis, pada waktu itu mereka berdua berjalan baqiyata lailihima, mereka berjalan selama lebih kurang hampir 24 jam, sehari semalam. Maksudnya teruskan lagi perjalanan. Mereka terus berjalan lebih daripada 24 jam. Dan pada waktu itulah kita nampak fantalaqa, dalam hadis Ubay bin Ka'ab disebut, maka mereka berdua berjalan baqiyata yaumihima wa lailatihima, baki hari dan juga malam mereka lebih kurang 24 jam. Keesokan harinya baru Nabi Musa bertanya, mana ikan, mana makanan? Bila Nabi Musa sebut sahaja tentang makanan, Yusha' bin Nun baru ingat, wahai Nabi Allah, sebenarnya ikan tu dah hilang dah semalam dekat tempat yang kita rehat semalam. Dan di sini kita nampak Allah nak menguji Nabi Musa AS, padahal dah berjalan 24 jam. Pada waktu itu letih, pada waktu itu lapar. Bila dia dapat tahu sahaja sebenarnya tempat itu adalah tempat yang ditinggalkan 24 jam yang lalu, maka pada waktu itu Nabi Musa AS pada ayat 63, ayat 64, Nabi Musa AS terus berkata, qala dzalika ma kunna nabghi, berkatalah Nabi Musa, zalika, tempat ikan hilang itulah, ma kunna nabghi, apa yang kita nak, yang kita cari. Maka pada waktu itu juga tanpa makan, tanpa rehat, Nabi Musa patah balik berjalan kaki 24 jam ke tempat ikan itu hilang. Maka di sini kita boleh nampak semangat mencari ilmu Nabi Musa. Kita bukan sekadar 24 jam punya perjalanan, kadang-kala antara maghrib dan isyak pun lapar. Jomlah kita lepak kedai mamak dekat seksyen 13 seronok, dekat seksyen 13 tempat saya bertugas. Kan kat situ kadang-kala kuliah dia pasang speaker luar. Lalu setiap kali saya tengok masjid kosong. Lalu last sekali saya tanya dengan pakcik, "Cik, tak join sekali ke kuliah?" Kata, "Oh tak, saya dengar." Tak. Saya dengar Ustaz, tapi saya dengar daripada restoran. Kan depan tu restoran nasi lemak cinta sayang. Tapi itulah Ustaz, restoran tu tak ada live. Kalau dia pasang live, saya rasa kosong masjid. Semua duduk restoran, sambil minum teh tarik, sambil makan roti canai, boleh dengar ceramah. Tapi Nabi Musa berbeza. Tapi itu masih baik, nak dengar ilmu. Mungkin waktu tu lapar, tak sempat menjamu dan sebagainya. Tapi Nabi Musa, dia jarak dia dengan tempat tu, bayangkan dia dah tinggalkan 24 jam. Ketika mana waktu tu dia lapar dan letih, dia nak makan. Pada waktu itu hamba, dia punya pembantu Yusha' berkata, wahai Musa, tempat itu kita dah tinggalkan dan di situlah ikan hilang. Maka pada ayat 64 Allah menceritakan, berkatalah Nabi Musa, zalika ma kunna nabgh, itulah tempat yang kita nakkan. Fartadda, maka mereka berdua terus kembali, ala atharihima, pada jalan yang mereka tinggalkan, qasasa, sambil mengikut jejak langkah tapak kaki mereka. Sebab itu Al-Quran gunakan perkataan fa, maka, terus, segera. Bukannya Nabi Musa kata, kalau begitu kita rehat dululah, nanti petang sikit baru jalan. Tidak. Lalu bayangkan dia berjalan selama lebih kurang anggaran 48 jam untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam daripada tempat dia rehat, daripada tempat
dia tinggalkan Bani Israel, itu tak tahu. Al-Quran tak sebut berapa lama, hadis tak sebut berapa lama, tapi daripada tempat yang ikan itu hilang dan dia tak tahu, dia pergi sampai ke tempat perhentian seterus, dan di situnya Yusha' bin Nun maklumkan ikan tu dah hilang semalam. Dia patah balik tanpa rehat, tanpa makan, tanpa menjamah apa-apa. Fartadda, Al-Quran gunakan perkataan fa, memberi makna segera. At-ta'qib bidunil fasal, tak ada jarak masa. Maka Nabi Musa segera kembali untuk mencari akan di manakah ikan itu hilang. Ketika mana dia sampai pada ayat 65, firman Allah Subhanahu wa taala, fawajada, bayangkan sekarang di dalam keadaan letih, lapar, penat. Dalam keadaan begitu, Al-Quran menceritakan fawajada, bila mereka sampai dekat tempat di mana ikan itu hilang, sebagai tanda di tempat bertemunya dua lautan. Maka firman Allah pada ayat 65, fawajada, maka Nabi Musa dan Yusha' menjumpai. Siapa yang dijumpa? Abda, salah seorang daripada hamba Allah. Dan daripada sini pengajaran yang kita nampak, Allah muliakan manusia dengan gelaran hamba. Dan memang itu kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia bukan pada jawatan yang dia ada, pada ilmu yang dia ada, pada apa yang dia ada. Kemuliaan manusia selagi mana diingat dia adalah hamba Allah. Macam Nabi SAW pun dipanggil dengan gelaran hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lalu Allah sebut tentang Nabi Khidir alaihi salam dengan gelaran hamba. Fawajada, maka mereka berdua menjumpai akan Khidir alaihi salam, salah seorang daripada hamba-hamba kami. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab diceritakan, pada waktu itu mereka berjumpa, fa idza rajulun, mereka berjumpa dengan Nabi Khidir. Khidir maksudnya hijau. Kenapa Nabi Khidir dipanggil hijau? Kerana di mana baginda duduk, walaupun tempat itu kering, akan berubah menjadi rumput-rumput dan tumbuhan yang hijau. Antara pandangan yang kedua, Nabi Khidir dipanggil Nabi Khidir. Khidir tu bukan nama dia, nama dia adalah berbeza. Pada sebab yang lain dipanggil Khidir kerana baginda Nabi Khidir selalu memakai pakaian berwarna hijau. Dan banyak lagi antara sebab-sebab yang disebutkan. Bahkan kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, antara orang yang terlalu banyak perbezaan pendapat pada nama dia, pada nama ayah dia, pada nasab keturunan dia, pada sama ada dia Nabi ataupun tidak, adalah Nabi Khidir. Dan adakah dia masih hidup ataupun tidak, semua ulama ada pelbagai pendapat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan dia malaikat. Kenapa malaikat? Sebab Nabi SAW ada sebut dalam hadis bahawa 100 tahun selepas ini tak ada orang yang akan hidup lagi di atas muka bumi. Lalu Nabi dah sebut lepas 100 tahun daripada waktu itu, bagaimana Nabi Khidir boleh masih ada? Lalu ada yang mengatakan dah meninggal dunia, ada yang mengatakan kerana beliau adalah malaikat. Ada pandangan ulama yang mengatakan beliau adalah malaikat. Itu semua perkara yang dibincang panjang lebar di dalam syarah-syarah hadis. Lalu ketika mana Nabi Musa datang jumpa dengan Nabi Khidir, bayangkan dalam keadaan letih. Cuba tuan-tuan bayangkan jawapan yang Nabi Khidir bagi. Jawapan dalam Al-Quran tu lain, jawapan dalam hadis. Waktu itu Nabi Musa datang dengan Yusha' bin Nun. Ini semua ujian daripada Allah. Nabi Khidir pun hanya buat seperti mana yang disuruh oleh Allah. Maka pada waktu itu Nabi Musa AS datang. Bayangkan dalam keadaan tak rehat, berjalan sepanjang masa, lebih daripada sehari semalam. Pada waktu itu Nabi Musa AS memberi salam. Fasallama alaihi Musa. Nabi Musa memberi salam. Pada waktu itu Khidir tutup tubuh badan dia dengan pakaian, musajja thawba. Ketika mana Nabi Musa bagi salam, apa jawapan Khidir? Wa anna bi ardika salam. Siapa pula bagi salam kat tempat macam ni?
Maksudnya bukan sambutan. Bayangkan kalau kita jumpa guru, contohnya ada orang nak belajar, contohnya saya nak pergi belajar, dahlah datang jauh, datang daripada jauh, sampai-sampai syekh tu kata, kau datang sini buat apa? Kau datang sini buat apa? Balik, buat apa? Tak ada ilmu kat sini. Apa kita punya perasaan? Tengok, inilah orang berilmu, inilah dia. Tak sambut tetamu. Nabi Musa kena ujian yang sama. Dia bagi salam, bukan Nabi Khidir menjawab. Nabi Khidir bertanya, wa anna bi ardika salam, daripada mana pula datang salam kat tempat macam ni? Maka pada waktu itu Nabi Musa perkenalkan dia, padahal dia Nabi Kalimullah. Waktu itu Nabi Musa memperkenalkan. Hadis ini ada dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Hadis itu panjang, riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu itu kata Nabi Musa, ana Musa. Dia tak kata aku Kalimullah, dia tak kata aku adalah Nabi, tidak. Dia kata aku adalah Musa, penuh merendah diri. Waktu itu Nabi Khidir hanya menjawab, Musa yang mana? Musa daripada Bani Israel? Waktu itu Nabi Musa menjawab, qala na'am, aku telah datang, ataituka, aku telah datang, litu'allimani mimma ullimta rusyda, seperti mana ayat 66 sebut, yang firman Allah, qala lahu Musa, telah berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, boleh tak aku ikut kamu supaya kamu mengajar aku sesuatu daripada apa yang Allah telah ajar kepadamu daripada ilmu dan petunjuk. Lalu itu dia punya permintaan, wahai Khidir, terima aku sebagai anak murid, aku nak ikut kamu ke mana kamu pergi, dan di situ aku nak belajar daripada kamu. Apa jawapan Nabi Khidir alaihi salam? Terus di sini ujian yang sangat besar untuk orang yang nak menuntut ilmu. Apa jawapan Nabi Khidir pada ayat 67? Qala innaka la tastati'a ma'iya sabra. Engkau nak belajar wahai Musa, sesungguhnya engkau sama sekali takkan pernah sabar kalau ikut aku. Engkau tak layak jadi anak murid aku. Lalu itu jawapan, dan itu adalah ujian untuk Nabi Musa belajar ilmu. Sebab itulah salah seorang ulama yang mahir dalam tadabbur, Dr. Abdullah bin Qasim, apa beliau kata? Kata Dr. Abdullah bin Qasim, ketika mana meringkaskan tentang cerita Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir, kata Dr. Abdullah bin Qasim, pada ayat contohnya ayat 62 dan juga pada ayat-ayat yang kita dah baca, walaupun belum habis lagi, di situ kata Nabi Allah, kata Dr. Abdullah bin Qasim, Allahu Qadir, Allah Maha berkuasa, ala an yajma'a baina Musa bil Khidir bila nasabin wala safar, untuk mempertemukan Nabi Musa dan Nabi Khidir tanpa perlu Nabi Musa bermusafir, tanpa perlu Nabi Musa mengalami letih yang amat. Namun kenapa Allah tunjukkan kepada kita kisah yang ada dalam suratul Kahfi, kisah Nabi Musa AS menuntut ilmu dan cabaran-cabaran, dugaan, mujahadah yang dihadapi oleh baginda Nabi Musa ketika mana nak menuntut ilmu? Kata Dr. Abdullah bin Qasim, lakin, akan tetapi kena ingat, tariqul ilmi, jalan menuntut ilmu adalah jalan yang pasti ada padanya keletihan dan pasti ada padanya pengorbanan. Itulah dipanggil jalan ilmu. Ilmu mesti kena ada pengorbanan. Sesuatu mesti ada padanya sedikit susah payah, dan di situlah Allah tunjukkan kepada kita. Sebab itu bila kita belajar dalam ringkasan suratul Kahfi, yang mana pada suratul Kahfi ini ada 4 kisah. Ada 4 kisah pada suratul Kahfi. Lalu kenapa dibawakan kisah Nabi Musa dalam suratul Kahfi sebagai kisah yang ketiga? Nak menunjukkan kepada kita ujian yang seseorang itu dapat bila dia ada ilmu. Itulah manusia itu akan sombong bila dia ada ilmu. Orang dia akan sombong dengan harta, dia akan sombong dengan jawatan, dia akan sombong dengan pelbagai, dengan rupa dan lain-lain. Tetapi antara sebab manusia itu sombong adalah dengan ilmu yang dia
ada. Maka sebab itulah panjang lebar Allah ceritakan tentang kisah bagaimana menuntutnya ilmu Nabi Musa alaihi salam daripada Khidir alaihi wassalatu wassalam. Lalu baru dia minta nak masuk madrasah, nak masuk sekolah, nak masuk universiti Nabi Khidir. Apa jawapan Nabi Khidir? Orang macam kau wahai Musa tak layak ikut aku, kerana engkau tak boleh nak bersabar. Engkau tak boleh nak sabar dengan cara aku mengajar. Aku punya cara adalah berbeza. Sebab itulah pada ayat 68 berkata Nabi Khidir alaihi salam, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau nak bersabar wahai Musa, padahal benda yang aku lakukan engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sebab itu kita nampak Nabi Musa hanya sempat belajar, sempat ikut pada 3 peristiwa sahaja. Dan pada setiap peristiwa Nabi Musa lupa akan janjinya untuk tak bertanya, untuk tak bercakap. Daripada situ kita nampak bagaimana kisah belajarnya Nabi Musa daripada Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ilmu adalah sesuatu yang bukan murah. Sebenarnya ia adalah sesuatu yang sangat-sangat payah. Sebab itu kita nampak bukan sangat payah, ianya memerlukan kepada pengorbanan. Sama ada ilmu dunia, apatah lagi ilmu akhirat. Sebab itulah kita nampak pepatah Arab menyebut bahawa ilmu tak akan memberikan kepadamu sebahagian pun, sedikit pun, hatta tu'tiyahu kullak, sehinggalah kamu berikan kepadanya sepenuhnya. Kita nampak orang yang belajar dalam bidang ilmu dunia, berapa tahun mereka habiskan. Begitu juga orang yang dalam bidang agama, berapa tahun dia habiskan. Kita tengok manusia belajar daripada sudut sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, kemudian diploma, kemudian dia punya degree, kemudian dia punya master, kemudian dia punya PhD, kemudian sebagainya. Bentuk ilmu, sama ada ilmu dunia ataupun apatah lagi ilmu agama. Sebab itu ilmu adalah sesuatu benda yang mahal. Bahkan wahyu yang pertama pun menegaskan tentang kepentingan ilmu dengan firman Allah, Iqra, bacalah bismi, dengan nama Tuhanmu. Lalu daripada sini kita nampak, minta maaf, okey. Ya, okey. Lalu daripada sini kita nampak kepentingan ilmu. Dan sebab itu Allah tunjukkan kepada kita kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam belajar, padahal beliau adalah kalimullah, adalah orang yang ada kedudukan tinggi dengan Allah. Tapi bagaimana Allah susahkan baginda dalam ketika mana nak menuntut ilmu daripada Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara ilmu yang akan menjadikan kita manusia bila kita teliti salah satu firman Allah adalah ilmu Al-Quran. Sebab itu bila kita nampak firman Allah pada ayat yang ketiga surah Ar-Rahman, itu adalah antara ilmu. Kerana kita kena berhenti pada waktu isyak, pada waktu azan. Lalu kita nak ambil beberapa poin tentang pentingnya ilmu. Tadi kita dah nampak tentang jalan ilmu, menuntut mujahadah dan pengorbanan. Namun antara ilmu-ilmu yang perlu ada pada kita adalah antaranya ilmu agama dan juga ilmu Al-Quran. Sebab itulah ketika mana kita baca surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman yang berada pada juz yang ke-27, pada muka surat 531, pada ayat yang ketiga, firman Allah pada ayat yang ketiga, khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia. Khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia. Namun di sini ada sesuatu yang luar biasa. Kata para ulama tafsir, Allah sebut pada ayat yang ketiga Allah telah menciptakan manusia. Tapi apa yang ada pada ayat yang kedua? Ayat yang kedua Allah menceritakan Allamal Quran, Allah telah mengajar kepada manusia akan Al-Quran. Allama, daripada ilmu, daripada pengetahuan. Allama, Allah telah mengajar kepada manusia Al-Quran.
Kenapa disebutkan ilmu Al-Quran kemudian baru disebut tentang kejadian manusia? Padahal sepatutnya manusia dulu. Sebab kalaulah manusia itu tak wujud, bagaimana Al-Quran itu hendak dipelajari? Kenapa nak diceritakan tentang ilmu Al-Quran terlebih dahulu pada ayat kedua, kemudian baru datang tentang manusia, kejadian manusia pada ayat yang ketiga? Maka ketika mana diteliti, kata para ulama tafsir, kerana sebenarnya nikmat ilmu Al-Quran, nikmat adanya Al-Quran, nikmat itu jauh lebih besar daripada nikmat menjadi manusia. Kerana manusia itu pun dia bukan menjadi manusia kalaulah dia tak kenal Allah, kalaulah dia tak dekatkan dirinya dengan Al-Quran, seperti mana yang Allah sebutkan pada juz yang ke-19. Lalu sebab itulah dibawakan nikmat Al-Quran terlebih dahulu, yang syarat dengan dia ilmu, yang syarat dengan dia pengajaran daripada kisah dan cerita. Disebutkan nikmat Al-Quran dahulu, kemudian baru disebutkan nikmat kejadian manusia, nak menunjukkan bahawa kewujudan Al-Quran, diberikan nikmat Al-Quran itu jauh lebih besar daripada kejadian manusia, dan manusia itu takkan menjadi manusia yang sempurna tanpa dia mengenal Allah, tanpa dia mendekatkan dirinya dengan kalam Allah. Dan sebab itulah Allah sebut nikmat Al-Quran ini sebagai apa? Kita boleh nampak pada ayat pertama, Allah sebut dengan firman-Nya Ar-Rahman. Allah berikan kepada kita Al-Quran kerana kasih sayang Allah. Lalu Al-Quran itu adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang sukar untuk kita fahami dia, tapi kita perlu lapangkan masa. Seperti mana kita nampak Nabi Musa lapangkan masa untuk menuntut ilmu, kita perlu buka dia, baca dia, perhatikan terjemahan dia, tadabbur akan makna-makna dia. Maka sebenarnya Al-Quran adalah pemberian daripada Ar-Rahman. Dan di sini kata para ulama tafsir, kenapa Allah menggunakan nama Ar-Rahman pada ayat yang pertama sebelum menceritakan tentang alam Al-Quran? Nak menunjukkan kepada kita kerana diberikan kepada kita kitab ini semata-mata daripada kasih sayangnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa adalah sesuatu yang kita tak boleh beli. Masa adalah sesuatu yang kita tak boleh beli. Walaupun jawatan kita bagaimana, walaupun kita bagaimana sekalipun, masa adalah sesuatu yang kita tak boleh beli. Maka penuhkanlah masa kita dengan ilmu, penuhkanlah masa kita dengan ilmu. Sebab itu ada salah seorang ulama yang terkenal, setiap daripada kita kenal, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Apa yang beliau tulis tentang masa? Qimatuz zaman indal ulama, harga nilai masa pada ulama-ulama terdahulu. Bagaimana orang terdahulu untuk masa tu, dia tulis satu buku menunjukkan bagaimana ulama-ulama terdahulu untuk ilmu, dia jaga masa dia. Dia jaga masa dia untuk ilmu. Ada salah seorang ulama dalam kitab tersebut ditulis bagaimana dia sanggup upah orang untuk baca kitab bagi dia, baca ilmu ketika mana dia makan ataupun berada dalam bilik air, supaya tak ada satu saat pun dalam hidup dia kecuali dia dapat ilmu. Kemudian diceritakan juga kisah bagaimana beberapa ulama waktu dalam sakaratul maut masih lagi buat perbincangan tentang ilmu. Maka sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, manusia itu hanya akan mulia, dia hanya boleh berjaya dunia dengan ilmu, dan dia hanya boleh berjaya akhirat dengan ilmu, dan dia hanya boleh berjaya dunia dan akhirat hanya dengan ilmu. Seperti mana kata-kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, man arada dunya, kalau nak berjaya dekat dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Dia bukan sekadar dengan usaha, dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan wa man arada al-akhirah, barang siapa nak berjaya dengan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Sebagai contoh, satu ilmu yang asas. Contoh, ada dua orang dia sedang solat 2 rakaat. Dua orang. Seorang dia solat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid sahaja. Dia solat dengan niat tahiyatul masjid sahaja.
Ada lagi satu orang dia solat 2 rakaat, dia pun baru masuk masjid, tapi solat itu dia gabungkan juga dengan niat, contohnya sunat wuduk, contohnya dengan tahiyatul masjid, contohnya dengan nafil-nafil yang lain. Maka adakah beza? Ada. Kerana seorang itu dia hanya ada satu niat, kerana dia tak tahu nafil-nafil boleh digabungkan niat. Tapi seorang lagi dia boleh dapat banyak pahala kerana niat dia banyak. Sama juga pada waktu korban, kita menceritakan tentang ilmu. Semua orang buat korban, semua orang bayar, tapi apa yang dibayar itu, korban itu hukumnya sunat, dia dapat pahala sunat. Tapi lagi satu orang yang tahu, dia waktu dia dah nak buat korban itu, waktu pembayaran dia nazarkan binatang ini. Lalu bila nazar, dia menjadi hukum wajib. Lalu dia waktu korban itu bukan mendapat pahala korban sunat, dia mendapat pahala korban wajib, dan pahala korban wajib lebih tinggi daripada pahala korban sunat. Lalu itu semuanya memerlukan ilmu. Lalu apabila kita nampak, apabila dengan ilmu sahaja seseorang perbuatan dia nampak sama, tetapi ada beza pada ganjaran dan juga pahala. Seseorang itu apabila dia datang ke masjid, dia solat, dia dapat pahala. Tapi orang yang tahu tentang hadis dan dia ingat bahawa ketika mana dia berwuduk daripada rumah dan dia datang ke masjid dengan niat hanya tujuan solat, daripada setiap langkah tu dia dah dapat pahala. Lalu ilmu membezakan manusia itu pada ganjaran dan juga pahala. Moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita untuk mencontohi baginda Nabi Musa AS dalam bersusah payah mencari ilmu, dan kita jangan berhenti belajar sehinggalah ke akhir hayat kita. Moga-moga Allah bangkitkan kita bersama dengan para nabi, para sahabat, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.